Sebab itu bila kita baca tafsir, kita akan sentiasa melihat keagungan mukjizat Nabi SAW. Kalau orang tanya, saya selalu sebut ini daripada dulu. Kalau orang tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Kalau kita tanya orang Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Kita sendiri pun tahu apa mukjizat Nabi Musa. Tuan-tuan tengok filem hak dia orang keluar Nabi Musa. Mak Saleh temberang lah sikit kan. Tapi dia ambil daripada buku-buku lama. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat dia lah kan. Dia pukul apa? Laut terbelah. Dia pukul batu je dia, fan fajarat minhu thnata asyarata aina. Tapi kalau orang kita tanya Yahudi, mana mukjizat Musa untuk kita tengok supaya kita dapat beriman dengan apa yang Musa ajar? Dia hanya ada cerita. Kita tidak boleh tengok. Yang boleh tengok orang pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mana mukjizat Isa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan yang sopak dengan izin Allah, mencelikkan yang buta dengan izin Allah. Mana mukjizat Isa? Dulu dulu ia berlaku. Mana mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Quran tu. Dan Quran itu masih lagi produce, membuktikan mukjizatnya. Saya buat contohlah. Contoh tafsir lama dan baru. Ni ustaz-ustaz pakar tafsir ada. Quran cerita tentang Firaun. Apa juga kata? Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Tidaklah langit dan bumi menangis ke atas mereka. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Tidaklah langit dan bumi menangis. Wa ma kanu munzarin, dan tidak juga mereka ditunggu, diberi ruang masa. Kita baca tafsir-tafsir dulu, hebat. Kata tafsir dulu, langit bumi tak akan menangis kerana Firaun bukan orang soleh. Itu menunjukkan jika orang soleh mati, langit dan bumi menangis. Mereka buat contoh hadis Bukhari. Ihtazza al-arsh li mauti Sa'ad bin Mu'adh. Bergegar arash kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Kerana salih. Dan beriwayat Imam Ahmad dia kata, min farhir Rabb Azza wa Jalla, kerana Tuhan bergembira dengan kedatangan, seolah dengan maut kedatangan dia tu. Jadi mereka kata maksudnya Firaun mati, langit dan bumi tak menangis kerana dia orang jahat. Itu tafsir dulu. Tapi apabila orang boleh membaca tulisan-tulisan di piramid Firaun, bila kematian Firaun, dalam tulisan tu ditulis mengiringi jenazah ataupun mayat Firaun ialah langit menangisi kematianmu, demikian juga bumi. Ini baru dibaca apabila manusia dapat pecah kod tu. Jadi Quran 1400 tahun dulu, ketika tak siapa pecah kod ini, Quran kata fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangis. Siapa zaman dulu? Tidak Tabari mengetahuinya, tidak Ibn Katsir Al-Qurtubi mengetahuinya, bukan kerana kekurangan ilmu, kerana orang tak baca lagi kod tu. Rupanya Firaun bila dia mati, memang dia tulis mengiringi jenazah dia itu, mayat dia tu, ditulis di keliling dia, langit dan bumi menangisi kematianmu.
Kalau Quran bukan daripada Allah, tak ada siapa tahu hal ni. Tafsir dulu tu tak salah. Tapi bila berlaku perkembangan zaman, ia memberikan satu makna baru. Itu yang dikatakan i'jaz, mukjizat, yang sentiasa. Baru ni saya baca satu artikel, saya tak tahu ni kena apa, confirm, saintis lah kena confirm. Dulu dari segi struktur bahasa, umpamanya innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk buat misal seperti nyamuk ataupun fama fawqaha, maksud apa yang fawqaha lebih daripada nyamuk. Itulah kesemua tafsir dahulu, itulah kita faham apa yang lebih daripada nyamuk, lalat ke apa binatang lain ke. Allah tak malu untuk buat. Allah pencipta. Kerana nyamuk ataupun lebih kena fauq, atas, fauqahu, di atas dia, fauqi, di atas aku, fauqal jabal, fauqal bait, fauq, di atas, lebih kepada sesuatu yang attach, sesuatu yang tersentuh dengan satu benda, fauq. Fauqal qanun, di atas undang-undang. Atas boleh maksud lebih pada tu, atas boleh maksud atas betul lah. Tapi kata sebagian research, rupanya di atas nyamuk yang kecil tu ada lagi haiwan lain yang lebih kecil daripada nyamuk, yang duduk di belakang nyamuk. Allah kata, innallaha la yastahi an yadriba mathalan fama fawqa ma ba'udatan fama fawqa. Apa yang di atasnya, maksud atas nyamuk tu lah, bukan sekecil banyak, lebih tu kecil pada tu, Allah boleh buat misal. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita ni zaman ni 100 tahun lagi, 200 tahun lagi orang baca Quran, sentiasa ada perkara yang tak dipahami oleh orang dahulu, difahami oleh orang kemudian. Itu mukjizat Quran. Apa mukjizat Muhammad? Quran. Ini menafikan tabiat sebahagian orang. Syekh Muhammad Hasan Syurab dia sebut, dia kata sebahagian orang ni dia tak berapa happy Quran, seolah-olah Quran ialah mukjizat Nabi yang terbesar. Dia nak cari mukjizat lain. Dia kalau kata Quran tak, dia buat, sebab tu timbul cerita apabila Nabi lahir terpadam api. Dia cari cerita-cerita mukjizat lain. Bukan kita nafi, sebahagiannya sabit, tapi dia cari mukjizat yang lain untuk dijadikan modal untuk dia bercakap, supaya orang kagum. Mukjizat lain tu mungkin telah berlaku, Nabi belah bulan, berlaku pada zaman Nabi dan orang zaman itu yang melihatnya. Tetapi Quran sampai hari ini. Sebab tu kita penting majlis tafsir Quran ini. Tafsir Quran yang mengangkat iman kita.